Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa istiqamah bersama kami di program Serambi Ilmu Online dengan ilmu tasawuf dengan kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita pada hari ini berada pada juz 1, muka surat 485, bab ke-8 pada menyatakan segala zikir. Jadi kita masih menerangkan tentang kepentingan dan iaitu ahamiyah, iaitu salah satu mengapa kita perlu untuk banyak berzikir, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh buka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar, qala Allah azza wa jalla, sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi wala syarika li wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah, okey, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qala ta'ala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi la syarika li wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah yaqulu Allahu subhanahu sadaqa 'abdi wa la hawla wa la quwwata illa bi wa man qala hunna inda al-mauti lam tamassuhu nar. Hadis ini rawahu at-Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wal Hakim, yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya apabila mengata hambaku akan la ilaha illallah wallahu akbar, maka firman Allah Ta'ala, benar hambaku, tiada Tuhan hanya aku dan akulah yang maha besar. Dan apabila mengata hambaku akan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka firman Allah Ta'ala, benar hambaku, tiada Tuhan hanya aku yang esa, yang tiada menyekutui bagiku oleh sesuatu. Dan apabila mengata hambaku itu, mengata hamba itu akan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, maka firman Allah Ta'ala, tiada Tuhan hanya aku dan tiada daya dan tiada kuat melainkan dengan daku. Dan barang siapa mengata sekalian itu pada ketika ia hendak mati, nescaya tiada menyentuh akan dia oleh api neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyajizu ahadukum an yaksiba kulla yaumi alfa hasanatin, faqila kaifa dzalika ya Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu Allah mi'ata tasbihatin atau mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin wa yuhattu anhu alfu sayyi'atin. Hadis ini rawahul Muslim Al-Iraqi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Iraqi atau Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam takhrijnya terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Maka erti daripada hadis ini, artinya, adakah lemah seseorang kamu bahawa kamu menguasai akan tiap-tiap hari 1000 kebajikan? Maka sembah sahabat, betapa yang demikian itu ya Rasulullah? Maka sabdanya, iaitu mengucap ia tasbih akan Allah Ta'ala, iaitu 100 kali tasbih
maka disuratkan baginya 1000 kebajikan dan digugurkan daripadanya 1000 kejahatan. Dan lagi sabda Nabi SAW sebagai dalil betapa pentingnya kita untuk berzikir, tuan-tuan dan puan-puan, la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lain. Seperti sabda Nabi SAW riwayat seperti yang disabdakan oleh baginda SAW, ya Abdullah bin Qais atau ya Aba Musa, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Fakultu bala, qala Kul la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya, hai Abdullah, anak Qais atau hai Abu Musa, hendaklah engkau aku tunjukkan atas satu perbendaharaan daripada beberapa pembendaharaan syurga. Maka kataku bahkan, maka sabdanya katakan olehmu, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Lalu dan lagi sabda Nabi SAW, ala adulluka ala amalin min kunuzil jannah wa min tahtil arshi qawlu la haula wala quwwata illa billah yaqulullahu ta'ala aslama abdi wastaslama. Rawahu an-Nasa'i al-Iraqi. Seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi riwayat Imam An-Nasa'i. Artinya, hendaklah engkau aku tunjukkan atas suatu amal daripada pembandaraan syurga dan simpanan di bawah arsy, iaitu perkataan wala haula wala quwwata illa billah. Maka firman Allah Ta'ala, menyerah hambaku kepadaku dan berlepas ia daripada segala keupayaan. Hadir wal hadir hafizakumullah. Ini adalah dalil-dalil menunjukkan pentingnya kita berzikir la haula wala quwwata illa billah. Ini hadirin wal hadir hafizakumullah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Hadis rawahu Abu Dawud An-Nasa'i seperti takhrij Al-Iraqi. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, hadir wal hadir hafizakumullah, artinya barang siapa mengata pada waktu subuh, jadi pada masuk waktu subuh dia berzikir dengan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, nescaya adalah hak atas Allah bahawa redha akan dia pada hari kiamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dan kata al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala lagi, iaitu wa'lam anna nafi'a min jumlatil adhkari ma hadara fihi al-qalbu wa ma adahu fahuwa qalilul jadwa fa innal maqsudal unsu billahi, iaitu wa dhalika bil mudawamati ala dhikri ma'al khuduril qalbi wa bidhalika yu'ammanu min su'il khatimati. Artinya, tuan-tuan dan puan-puan, ketahui olehmu bahawasanya yang memberi manfaat daripada perhimpunan segala zikir itu, iaitu barang yang hadir hati di dalamnya dan barang yang lain daripada yang demikian itu, maka iaitu sedikit faedahnya, kerana maksud zikir itu iaitu menjinakkan hati dengan Allah Ta'ala dan mahabbah akan Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu adalah hasil dengan mengekali atas zikrullah serta hadir hati dengan demikian itu sentosa ia daripada kejahatan mati. Dan lagi hadir hati serta Allah Ta'ala atas sentiasa atau di dalam kebanyakan waktu itu, iaitu terlebih afdal daripada segala ibadat, dan dengan dia jadi mulia segala ibadat itu, dan dengan dia sempurna segala ibadat, dan dengan hadir hati serta Allah Ta'ala atas berkekalan, iaitu jadi mahabbah akan Allah Ta'ala, kerana mahabbah itu jalan yang terlebih hampir menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan dari kerana inilah kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya. Jadi ini menunjukkan bahawa menurut Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhus Salikin, ini menunjukkan bahawa iaitu bila kita berzikir, kita kena hadirkan Allah SWT di dalam hati kita, la ilaha illallah, agar supaya khusyuk itu datang. Kebanyakan waktu itu terlebih afdal daripada segala ibadat, dan dengan dia menjadi
dia jadi mulia segala ibadat itu, dan dengan dia sempurna segala ibadat, dan dengan hadir hati serta Allah Ta'ala atas bekalan. Jadi kekal istiqamah, letakkan Allah SWT dalam hati kita. Mahabbah kita akan muncul akibat dari zikir yang banyak dan khusyuk ini yang kita hadirkan dalam hati kita, iaitu apa? Ketika zikir akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melahirkan dalam diri kita atau menumbuhkan atau menjadikan dalam diri kita. Jadi Allah SWT meletakkan, membuatkan khusyuk kita itu akan menyampaikan kita, lebih kurang macam itu bahasa dia, adalah menyampaikan kita kepada derajat mahabbah Allah. Itu jadi mahabbah akan Allah Ta'ala. Jadi buat kita itu mencintai Allah SWT. Kerana mahabbah itu jalan yang terlebih hampir menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana mahabbah ini adalah jalan yang terlebih hampir untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dan dari kerana inilah menurut Syekh Abdul Samad Al-Albani, dia menukil daripada Syekh Sayyidi Syekh Ibn Athaillah Sakandari dalam hikamnya. Jadi Ibn Athaillah Sakandari ini siapa? Dia adalah seorang ulama besar daripada Tariqah Syadziliyah. Tariqah Syadziliyah ini adalah salah satu tariqah yang sangat besar di dunia ini. Dia ada berjuta orang seluruh dunia, dari Maghribi sampai Malaysia, yang bertariqah dengan Tariqah Syadziliyah. Dan Tariqah Syadziliyah ini terkenal memiliki banyak ulama di dalamnya. Bukan orang-orang biasanya ni. High ranking scholar, means among the best scholar in the world. Jadi sejak zaman dahulu kita tahu Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Sadri adalah bertariqah Syadziliyah. Iaitu Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, dia adalah tariqah Syadziliyah. Dia adalah murid kepada Abu Al-Abbas Al-Mursi. Abu Al-Abbas Mursi ini adalah murid kepada, iaitu Abil Hasan Asy-Syadzili, pendiri tariqah Syadziliyah yang terkenal. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi Ibn Athaillah Sakandari dia ada karang satu kitab yang Masya Allah, one of the most important books, manual di dalam ilmu tasawuf, yang mengajarkan tentang hati kita, iaitu bagaimana kita menyucikan hati kita dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi bukan hanya menyucikan kita, jadi dia banyak hikmah. Dia adalah hikam. Hikam tu adalah plural bagi hikmah. Hikmah itu mufrad, plural dia adalah hikam. Maka Ibn Athaillah di dalam hikamnya apa dia kata? Tariqatuna mahabbatun. Jadi jalan kami, tarikat kami itu adalah mahabbah. Artinya jalan kami, yakni jalan segala ahli hakikat dan ahli yakin daripada orang yang salih, yang muqarrabin, itulah kasih akan Allah Ta'ala. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Albani dia syarah dengan dia terjemah dengan syarah sekali. Dia masukkan kedua-duanya. Hadir wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah fadilat keutamaan kita berzikir. Masya Allah. Sekarang kita masuk bab yang ke-9, iaitu adab-adab doa dan kelebihannya. Hadir wal hadirat hafizakumullah. Jadi salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, segala amal ibadat kita ada caranya, ada adabnya, ada tertibnya, bukan sembrono. Jadi kita our religion is very holistic, bukan holistic, menjadi very in the detail. Dia dah construct dengan sangat-sangat sistematik. Itu agama kita. Kita ada jelas akidah, fikih dan tasawuf. Fikih kita construct dengan berbagai jenis perbahasan, akidah kita di sisi ilahiyat, nubuat. Lepas tu tasawuf kita adalah makna zahir dan batin. Ini dia lengkap perbahasan dia. So salah satu dia adalah doa.
Jadi kita tahu kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u, mintalah doa. Bukan minta doa, sorry. Doalah kepada Allah SWT. Dan lain-lain. Dan banyak ayat-ayat lain. So, kita kena tahu adab-adab doa. Jadi, kita juga ada adab dalam berdoa. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah. Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falbani meriwayatkan, iaitu atau menyebutkan di sini, bab yang ke-9 pada menyatakan adab-adab doa dan kelebihannya, dan kelebihan istighfar dan kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat doa. Fadilat doa itu banyak. Amat banyak. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li. Nah, itu adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 186, tuan-tuan dan puan-puan, yang bermaksud, artinya, ni terjemahan yang diberikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falbani sendiri, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan apabila bertanya akan dikau ya Muhammad oleh hamba-Ku daripada aku, maka bahawasanya aku yang hampir yang memperkenankan doa orang yang meminta akan daku apabila ia berdoa akan daku. Maka hendaklah memperkenankan mereka itu bagi perintahku akan mereka itu supaya berbuat taat akan daku. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini ayat yang datang daripada Allah SWT sendiri mengisyaratkan tentang doa, iaitu fadilat doa. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin wal hadirat hafizakumullah, qul ud'u Allah aw ud'u Rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang artinya bermaksud, kata olehmu ya Muhammad, pinta oleh kamu akan Allah Ta'ala, atau pinta oleh kamu akan Tuhan yang bersifat Rahman, barang apa kamu pinta doa akan Allah dengan menyebut akan segala namanya, itu maka diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Maka apabila bagi Allah Ta'ala itu al-asma'ul husna, yakni barang apa nama yang terlebih baik, iaitu 99 nama. Ini adalah surah Al-Isra ayat 110. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, pinta oleh kamu akan daku, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Iaitu surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 60. Nah, ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah summa qara'a ud'uni astajib lakum. Rawahu at-Tirmizi wal Hakim. Jadi hadis ini riwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim, seperti yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Artinya apa?
bahawa doa itu ialah ibadat. Ingat, doa itu adalah ibadat. Kemudian maka membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan firman Allah Taala, ud'uni astajib lakum. Artinya, pinta oleh kamu akan daku, nescaya aku perkenan bagimu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kita lihat lagi, dan kata Syekh Abdul Somad lagi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Iaitu doa, artinya doa itu otak ibadat. Ini kata-kata terjemahan Syekh Abdul Somad Al-Albani sendiri yang bermaksud rawahu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, rawahu At-Tirmizi, seperti yang ditakhrij oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Hadiri wal hadir hafizakumullah. Sekarang jelas kepada kita bahawa doa ini sangat penting. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama indallahi min doa. Seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya, tiada sesuatu yang terlebih mulia di sisi Allah Taala daripada doa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yukhti'uhu min ad-du'a ihda thalathin, imma dhanbun yughfar lahu, wa imma khairun yuj'al lahu, wa imma khairun yudakhkharu lahu. Hadis ini rawahu ad-Dailami fi Musnadil Firdaus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami di dalam Musnadul Firdaus, seperti ditakhrij oleh Al-Iraqi. Artinya bahasanya seseorang hamba Allah yang berdoa akan Allah Ta'ala itu tiada tersalah akan dia daripada doanya itu oleh 3 perkara. Terkadang diampuni akan dosanya, dan terkadang disegerakan baginya kebajikan di dalam dunia, dan terkadang ditaruhkan kebajikan baginya di dalam akhirat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Hadis ini rawahu Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, seperti yang ditakhrij dalam kitab At-Targhib, yang bermaksud artinya doa itu senjata orang mukmin dan tiang agama dan cahaya 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ini doa silahul mu'min, imaduddin, nurus samawati wal ard. Jadi dia terjemah, Syekh Abdul Somad Al-Albani menerjemahkan nurus samawati wal ard, iaitu 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi wal hadra hafizakumullah. Jadi ini kehebatan Al-Imam Syekh Abdul Somad Al-Albani rahimahullah taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Rawahu Tirmizi fi Da'wat, yang bermaksud artinya, barang siapa tiada berdoa akan Allah Ta'ala, nescaya marah Allah Ta'ala atasnya. Ini. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa albir. Rawahu Tirmizi. Seperti yang ditakhrij dalam kitab Targhib. Artinya, tiada menolakkan akan qada melainkan doa, dan tiada menambah di dalam umur itu melainkan berbuat kebajikan. Okey, hadirin wal hadirat, kita dah tahu ini adalah apa yang telah disyarahkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Albani berkenaan doa. Syahdan, oleh sebab itu, hakikat doa itu pada istilah lughat digunakan atas 4 perkara. Ingat, hakikat doa, okey, itu pada istilah lughat, pada istilah bahasa, digunakan atas 4 perkara. Pertama, at-tauhid, yang ini mengisahkan seperti firman Allah Ta'ala, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Artinya, iaitu, dan bahawasanya tatkala berdiri hamba Allah, yakni Nabi SAW, padahal ia menyeru kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini surah Al-Jin ayat ke-19. Kedua, isti'anah, yakni meminta tolong seperti firman Allah Ta'ala, wada'u syuhada'akum min dunillah. Artinya, seru oleh kamu, hai segala orang yang musyrikin, akan segala Tuhan kamu yang kamu sembah yang lain daripada Allah Ta'ala, supaya menolong akan kamu, padahal tiada kuasa ia menolong akan kamu. Ini surah Al-Baqarah ayat 23. Ketiga, an-nida. Apa maksud an-nida? Yakni menyeru atau memanggil seperti firman Allah Ta'ala, yauma yada'ukum fatastajibuna bihamdih. Artinya, pada hari menyeru ia akan kamu, maka kamu perkenan
dengan memuji akan dia. Surah Al-Isra ayat 52. Keempat, as-soal, iaitu yakni meminta seperti firman, meminta seperti firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Artinya pinta oleh kamu akan aku, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat 60. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah beberapa syarahan yang telah diberikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Bani kepada kita semua berkenaan tentang doa. Dan hakikat doa pada istilah syarak itu apa? Jadi kita kena tahu definisi doa, iaitu what is the definition of doa. So, dan hakikat doa pada istilah syarak iaitu izharul abdi al-iftiqara ila Allah Ta'ala wal bara'atu min haulihi wa quwwatihi ila haulillahi wa quwwatihi. Yang bermaksud, artinya, iaitu maksud doa ialah menyatakan hamba Allah itu berkehendak kepada Allah Ta'ala dan berlepas ia daripada dayanya dan kuatnya kepada daya Allah Ta'ala dan kuatnya. Itu adalah definisi, iaitu definisi doa. Dan kata setengah ulama, makna doa pada syarak itu iaitu munadatullah Ta'ala lima yuridul abadu min jalbin manfaatin au daf'in madaratin. Artinya, makna doa itu iaitu menyeru akan Allah Ta'ala dan mohon akan dia kerana barang yang dikehendaki oleh hambanya daripada mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini itu adalah doa. Demikianlah disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, hadir wal hadir hafizahullah, di dalam risalahnya yang bernama iaitu Talkhisul Azhiyah fi Ahkamil Adiyah. Jadi yang saya sebut siapa adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu siapa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, nama dia pun Syekhul Islam, Syekh pada umat Islam, Zakaria Al-Ansari, ulama besar dari Mesir, dari Universiti Al-Azhar Al-Sharif, yang juga bertarekat Syadziliyah yang saya sebutkan. Dia ulama besar Universiti Al-Azhar. Dia jangan ingat dia sufi ustaz, dia bukan ahli fiqh. Dia ahli fiqh, tuan-tuan. Ahli hukum, juris, ulama hebat. Dia ada kitab berjudul Fathul Wahhab. Kitab dia, nama dia Fathul Wahhab. Dia ada kitab Lubbul Usul. Dia ada kitab, banyak kitab-kitab. Asnal Matalib, Syarah Raud, dan kitab-kitab yang lain. Itu adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dia memiliki kitab doa, iaitu Talkhisul Azhiyah fi Ahkamil Adiyah. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini adalah ulama besar Universiti Al-Azhar Al-Sharif, yang mana saya minta maaf tidak berada pada tempat biasanya kerana saya berada di Mesir, di Qahirah, dan berada di menuntut ilmu kursus fatwa dan menuntut ilmu di bawah ulama-ulama Universiti Al-Azhar Al-Sharif, yang mana merupakan manaratil ilmi, menara ilmu di seluruh dunia ini, yang mana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sendiri menuntut ilmu di bawahnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini nama kitab dia Talkhisul Azhiyah fi Ahkamil Adiyah. Wallahu a'lam. Lalu kita masuk kepada adab-adab doa, tuan-tuan dan puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab-adab doa itu 10 perkara. Menurut Syekh Abdul Samad Al-Bani, adab-adab doa ini adalah 10 perkara. Ini diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh
yakni Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang bermaksud ada adab doa itu 10 perkara. Pertama, memilih bagi waktu itu akan segala waktu yang mulia dan waktu yang mustajab dan waktu yang makbul, seperti pada hari Arafah dan pada bulan Ramadan dan pada hari Jumaat dan pada waktu sahur. Jadi kita nak doa ni kita pilih hari yang tepat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk berdoa. Jadi ini disebut waktu-waktu berdoa. Dan sabda Nabi SAW, iaitu apa? Yanzilullahu. Ini harakat dia mungkin agak sedikit salah. Hilangkan harakat bawah dia kalau cetakan Syekh Fahmi Zamzam atau tahqiq Syekh Fahmi Zamzam. Yanzilullahu ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqulu azza wa jalla man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa'atiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Yang bermaksud iaitu apa? Artinya menurunkan Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam akan rahmatnya. Jadi bukan turun betul-betul, turun rahmat. Allah turunkan rahmatnya kepada langit yang pertama ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Maka berfirman ia, barang siapa yang berdoa akan daku, maka aku perkenankan baginya. Barang siapa memohon sesuatu akan daku, maka aku beri akan dia. Barang siapa meminta ampun akan daku, maka aku ampuni baginya. Hadirin wal hadir afizakumullah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kita sebut dengan muttafaqun alaih, seperti yang ditakhrij oleh Al-Iraqi. Hadirin wal hadir afizakumullah. Kedua, seyogyanya bersungguh-sungguh ia berdoa pada sekalian kelakuan yang mulia seperti perang sabilillah. Sungguh-sungguh doa pada sekalian kelakuan yang mulia seperti pada perang sabilillah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna abwabas samai tuftahu inda zahfis suhufi fi sabilillah wa inda nuzulil ghaithi wa inda iqamati salawatil maktubah faghtanimu ad-du'a fihi. Hadis Abu Hurairah ini yang bermaksud artinya bahawasanya segala pintu langit dibuka pada ketika rapat segala saf di dalam perang fisabilillah. Dan pada ketika turun hujan dan pada ketika iqamat sembahyang fardu 5 waktu, yang 5 waktu, maka ambil oleh kamu kemenangan akan doa di dalamnya. Hadiri wal hadir. Jadi ini adalah salah satu dalil lain, iaitu tentang kita kena bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi bukan doa tak sungguh-sungguh. Ya Allah, curahkan segala perasaan kita, kesungguhan kita dalam berdoa agar doa kita makbul. Ni kalau doa macam tak serius, macam mana nak makbul, tuan-tuan? Ni. Dan kata Imam Mujahid radhiyallahu anhu, inna salata ju'ilat fi khairi sa'ati fa'alaikum bidu'ai khalfas salawat. Yang bermaksud artinya bahawasanya segala sembahyang itu dijadikan di dalam saat yang terlebih baik, maka lazimkan oleh kamu dengan membanyakkan doa di belakang sembahyang itu. Hadirin wal hadir afizakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Rawahu Abu Dawud wa Nisa'i Al-Iraqi.
Yang bermaksud artinya doa antara bang dan iqamat itu tiada ditolak. Ingat, doa antara bang dan iqamat itu tiada ditolak. Dan lagi sabda Nabi SAW, as-saimu la turaddu da'watuhu. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah al-Iraqi. Yang bermaksud artinya, orang yang puasa itu tiada ditolak akan doanya. Dia ada ditolak akan doanya. Hadirin wal hadirat afidakumullah. Dan lagi sabda Nabi SAW, aqrabu ma takunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru minad du'a'i fihi. Yang bermaksud, tuan-tuan dan puan-puan, yaitu hadis riwayat rawahu Muslim menurut Al-Iraqi, yang bererti yaitu yang terlebih hampir barang yang adalah hamba itu daripada Tuhannya, yaitu ketika ia sujud, maka banyakkan oleh kamu daripada berdoa di dalam sujud itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Dan disebutkan lagi, iaitu ketiga adab yang perlu kita pegang ketika kita berdoa, tuan-tuan dan puan-puan, bahawa seyuknya ia berdoa itu padahal ia menghadap kiblat. Jadi bila berdoa itu dia menghadap kiblat. Dan sunat mengangkatkan kedua tapak tangan itu sekira-kira melihat oleh seorang akan putih ketiaknya. Itu. Ni. Itu. Dan dijadikannya pada tapak tangan itu pada pihak mukanya. Allah. Ni. Dan sunat pada kesudahan doa itu bahawa disapukan kedua tangannya di itu ke mukanya. Jadi ada yang kata, kenapa doa nak kena sapu muka dan lain-lain? Ini diajar. Itu salah satu adab habis doa kita sapu muka. Dan kita tahu kenapa. Ustaz, lepas solat kan salam kan dah habis solat. Kenapa kita nak sapu muka? Rasul tak ajar. Hadirin wal hadirat bizakumullah. Bukankah as-solatu itu doa? Solat itu bahagian daripada doa. Dari awal solat sampai akhir. Kan? Penuh dengan berdoa, memohon pada Allah. Penuh dengan doa. Yang mana di dalam isinya tasbih, zikir. Termasuk darinya bacaan-bacaan solat. Yang menunjukkan erti-erti doa juga. Maka bila kita habis, kita sapu muka seperti kita doa. Apa masalah dia? Itu pun nak dibida'ahkan. Sepatutnya ia tidak termasuk daripada perkara yang dipertikai, tuan-tuan dan puan. Hadirin wal hadirat bizakumullah, seperti yang disebut oleh para ulama. Maka hadis tersebut warawah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-mauqifa bi Arafah wastaqbala al-qiblata wa lam yazal yad'u hatta gharabat asy-syamsu. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bercerita Jabir anak Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada tempat wukuf di Arafah dan menghadap ia akan kiblat dan sentiasa ia berdoa hingga masuk matahari. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abidihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi an yarudda sifran. Hadirin wal hadirat bizakumullah. Yang bermaksud bahawasanya rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, bahawasanya Tuhan kamu itu yang hidup lagi, murah, padahal ia malu daripada segala hambanya apabila mengangkat mereka itu akan kedua tangannya kepadanya, bahawa menolakkan akan dia itu padahal kosong jua. Jadi maksud dia bukan nak kata Allah ada sifat malu, yastahyi malu, nanti kita orang tak boleh terima majaz. Dia kata tak boleh takwil. Quran sunnah ni kena ambil literal. Kalau dia kata macam tu, macam mana? Allah SWT ada kesifat yastahyi malu. Hadirin wal hadirat bizakumullah. Ini maksud dia majaz. Maksudnya Allah tu Maha Pemurah. Dia akan bagi. Dia akan beri rezeki kepada hambanya. Dia akan istijabah doa bagi doa-doa yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk dikabulkan. Dan lagi kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Rawahu Tirmizi wal Hakim fil Mustadrak dengan hadis-hadis dhaif. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menadahkan ia akan kedua tangannya di dalam berdoa, maka tiada mengembalikan ia akan keduanya itu hingga menyapu ia dengan keduanya itu akan mukanya. Jadi kalau dah sapu muka baru diistijabahkan. Ini kenapa kita biasa habis solat pun kita sapu muka sama.
Kerana dia macam doa. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kafayhi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang bermaksud iaitu rawahu Tabrani, hadis yang dhaif, artinya adalah Nabi SAW apabila berdoa maka menghimpunkan ia akan kedua tangannya dan menjadikan ia akan perut kedua tangannya daripada pihak yang mengiringi akan mukanya. Okay. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jadi Imam Ghazali apa dia kata? Fahadhihi hayatul yadi wala yarfa basarahu ila sama. Artinya apa? Maka inilah kelakuan tangan dan jangan mengangkatkan ia akan matanya ke langit pada ketika berdoa. Jadi kita doa, ya Allah, tunjuk tawaduk kita, bukan Allah, jangan itu. Kita adalah memohon kepada Allah SWT akan dikabulkan. Taib hadirin wal hadir hafizakumullah. InsyaAllah ini sekian saja daripada uraian saya daripada kitab, uraian saya terhadap kitab Syiarus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Albani, dengan harapan apa yang dibaca dan dipelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.